to the ground, killing all the innocent. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton dan juga semua subscribers channel saya Zam Metal Zone X-Ray TV. Okey, untuk video kali ini saya nak sambungkan tentang kisah Memory Rockers lah. Memory Rockers ni dah agak 3 minggu kot tak sambung. Jadi saya nak sambung dengan kisah Memory Rockers episod yang ke-6. Okey. Kalau episod yang ke-5 itu hari, Memory Rockers ni mengisahkan tentang daripada Uncle Rasul, manager opera, kemudian terus ke Abang Malik, dari Abang Malik terus ke Abang Lan. Abang Lan ni abang angkat saya yang tinggal di Bandar Tun Razak, yang offer diri, yang kita pun sama-sama perlukan dia dan dia pun bantu kami lah untuk menyelenggarakan, menguruskan kumpulan opera ni. Okey, setelah hampir 3 tahun Abang Lan bersama dengan opera, samalah ceritanya. Bila dah dekat 3 tahun, apa benda pun tak ada apa-apa kan. Kami asyik duk praktis macam tu, show apa pun tak ada. Cuma kami ada sign kontrak lah dengan satu syarikat rakaman. Okey, syarikat rakaman yang digelar Karya Muzik. Karya Muzik. Kumpulan opera ni ada menandatangani dengan satu syarikat rakaman yang digelar, yang dipanggil nama Karya Muzik. Karya Muzik ni diterajui oleh arwah Roslan Mamat lah. Okey, Roslan Mamat ni macam mana dia nampak opera ni? Cerita dia lebih kurang macam ni. Pada suatu ketika, waktu tu opera kami ni agak aktif jugalah sekitar Selangor, menyertai Battle of the Band. Okey, Battle of the Band. Jadi antara Battle of the Band yang macam mana yang saya dah beritahu sebelum ni, Ventura tu, Battle of the Band di Galactica, dan opera ni adalah beberapa Battle of the Band yang kami sertai, kan. Antaranya yang kami sertai Battle of the Band di Semua House. Semua House ni di Kuala Lumpur lah. Di kompleks Semua House di U5 kalau tak silap saya. Tingkat dia tu di tingkat di bawah tanah, U5. So di situ ada Battle of the Band, kami masuk, dan kebetulan waktu tu brother Roslan Mamat ni dia ternampak kami. Mungkin waktu tu beliau nak mencari bakat baru untuk production house dia lah. Karya Muzik ni dia bukan syarikat rakaman. Karya Muzik ni dia macam production house. Dan kemudiannya dia ambil beberapa artis. Kemudian dia ada collaboration lah. Dia ada collaboration dengan beberapa syarikat rakaman lah, macam tu lah. Okey, jadi akhirnya apabila Battle of the Band tu, Roslan Mamat nampak kami, kemudian dia mempelawa kami untuk menjadi artis syarikat rakaman dia, iaitu Karya Muzik. Antaranya yang ada di dalam Karya Muzik ni dulu, yang seingat saya kumpulan Utopia. Dan lain tu saya tak ingat lah. Banyak artis solo jugalah yang baru-baru semua kan. Okey, setelah Abang Lan, berbalik-balik pada cerita Abang Lan ni, manager yang ketiga kumpulan opera ni, Abang Lan pun melepaskan jawatannya sebagai pengurus kumpulan opera kami. Kami pun dah tak ada manager lah, macam biasalah, tak ada manager. Lebih kurang dalam beberapa bulan jugalah. Dalam rasanya dalam 2-3 bulan kot, tentulah. Kebetulan kami mendapat offer daripada seorang gadis ataupun seorang seorang anak dara lah, gadis yang offer untuk jadi manager kumpulan opera. Ni dia memang memeranjatkan kami lah waktu tu. Sebab apa, kami pun tak sangka kan, sebab seorang budak perempuan yang muda, tak silap saya umur dia ketika tu dah 18 tahun kot, lebih kurang macam tu lah. Beliau ni dikenali sebagai, namanya sebagai OG. OG ni sebenarnya dia ni anak orang yang berada lah, anak orang yang berada, boleh kata macam tu, anak orang berada.
di mana bapa dia ni ada beberapa perniagaan. Antara perniagaan yang bapaknya ada dan dia menguruskan perniagaan tu ialah satu perniagaan di pasar Pudu. Di pasar Pudu ni tahulah ada macam-macam jualan kan, dan bapa dia ni ada satu tapak perniagaan daging lembu. Jadi Oji ni dia menguruskan perniagaan tu. Dia menguruskan. Dia ni memang seorang orang cakap apa, yang sangat rajin berusaha lah. Sebab dia pun ada bapa dan dia perniagaan tu, dan bapa dia mengarahkan dia supaya mengambil alih perniagaan yang itu di pasar Pudu. Okey, jadi memang Oji ni dalam arti kata lain memang mempunyai kewangan yang kukuh lah. Walaupun umur dia 18 tahun, tetapi dia dah ada macam-macam lah dia ada. Dengan apa, dia pun tinggal, Oji ni dia tinggal di area Selayang, dan umurnya macam saya kata tadi lebih kurang 18 tahun. Dan dia telah pun offer diri dia untuk jadi manager opera. Wow. Okey, bagaimana kami kenal Oji ni? Cerita dia macam ni. Kalau korang ingat balik, yang saya katakan manager kedua opera, iaitu Abang Malik. Abang Malik ni dia kan pernah bawa bas mini. Saya pernah cerita dulu kan. Okey. So Abang Malik ni konduktor bas mini dia, seorang brother yang bernama Karim. So Karim ni ialah konduktor bas mini kepada Abang Malik sewaktu Abang Malik kerja bawa bas mini dulu. Jadi sewaktu kadang-kadang kami pergi minum sana sini, tiba-tiba ada satu ketika tu Abang Malik ajak kami macam jumpa di KL, pergi minum-minum dengan kawan-kawan semua. So kami pun datang satu band pergi minum sama-sama dengan Abang Malik. Kebetulan waktu tu Abang Malik keluar minum bersama dengan Karim, dan Karim membawa teman wanita dia ataupun girlfriend dia lah. Girlfriend dia ni lah yang Oji ni. Jadi sewaktu Abang Malik ni memperkenalkan kumpulan opera kepada Karim, Oji ni dah nampak kami kat situ, dah nampak kumpulan opera kat situ. Kami berempat ada kat situ, iaitu saya, Ajin, Izzat dan juga Ada. Kami berempat. Jadi di situlah mulanya. Bila Oji nampak kami, Oji pun mungkin dia memang berminat. Ya, zaman tu memang zaman rockers lah. Rockers yang rambut kembang apa semua kan. Dengan pakaian-pakaian yang macam boleh katakan, macam kami opera memang kami image memang glam rock lah. Glam rock maksudnya kami rock tapi image yang nampak macam outstanding sikit. Nampak gempak sikit macam tu kan. Jadi Oji ni kebetulan waktu tu dia berminat. Kemudian dia pun menyatakan hasrat dia untuk manage kami lah, untuk menguruskan kami. Sebab kami pun bagi tahu dia, kami pun sekarang ni dah tak ada pengurus kan. Jadi kami pun bergerak secara sendirian lah, maksudnya bergerak sesama anggota kumpulan. Tak ada siapa yang uruskan kami pun ketika tu. Jadi Oji ni dengan berbesar hati, dia offer diri dia untuk jadi pengurus kami. Jadi orang cakap apa? Macam bagi bantal pada orang yang mengantuk lah, orang cakap kan. Jadi kami pun setujulah. Dan agak rasa terperanjat lah antara kami semua waktu tu. Sebab apa, memikirkan dia ni awek ni muda lagi ni, umur 18 tahun. Kami waktu tu umur sekitar 20, 21, macam tu lah lebih kurang waktu. Tapi manager kami lagi muda pula daripada kami, umur dia 18. Budak perempuan pula tu. Itu yang membuatkan kami macam percaya tak percaya. Macam kami fikir dia ni boleh ke dia nak manage kita? Dia ni kerja apa? Dia sendiri pun macam budak bawa BSPM macam tu lebih kurang kan. Tapi rupanya lama kelamaan kami dapat tahu yang Oji ni memang dia senang cakapnya anak orang yang berada, tinggal di Selayang, dan bapa dia ada beberapa perniagaan lah macam tu. Dan antara perniagaan yang Oji ni uruskan ialah di Pasar Pudu tadilah yang saya beritahu tadi. Jadi Oji pun menguruskan kami. Antara memori dengan Oji dulu semasa kami satu band opera,
kami pernah bersama-sama kerja dengan Oji di Pasar Pudu, menjual daging lembu waktu tu. Waktu tu sekitar tahun 90 rasa, lebih kurang macam tu. 90-91 waktu mula-mula Oji menjadi pengurus kumpulan opera. Tu cerita dia. Jadi kami berempat kerja dengan Oji. Bayangkan. Padahal kerja tak seberapa apa pun, tapi sebab Oji ni dia tak nak nanti kalau dia ambil 2 orang ke 3 orang ke, nanti orang akan cakap macam tak adil ke apa kan. Jadi kami berempat kerja dengan Oji dekat Pasar Pudu tu. Dengan perniagaan daging lembu bapa Oji tu lah. Jadi antaranya yang banyak lah Oji ni tolong kami. Antaranya dia menguruskan kami pergi jamming, makan minum tak payah cerita lah. Oji ni dia duit dia mewah. Jadi kadang-kadang tu lepas habis jamming tu terus pergi KFC. Lepas tu 3-4 hari lagi jamming, terus makan semua makan mewah lah dengan Oji ni kebanyakannya. Paling kurang pun kami punya makan dekat Benteng. Zaman tu, zaman 90, 89, 88 tu, ada satu tempat berdekatan dengan komplek wilayah tu, ada satu kawasan makan yang dimakan, satu kawasan macam kedai-kedai makan gerai-gerai makan yang banyak tau, dia sederet panjang macam tu, berdekatan dengan komplek wilayah yang dipanggil Benteng. Tempat tu dipanggil Benteng. Jadi kami ni paling tidak pun selalulah makan kat situ kan. Lepas habis jamming pun Oji bawa makan sana. Oji ni dia pun tak ada kenderaan, tetapi Oji ni disebabkan dia ada duit yang mewah, kami ke mana-mana pun dengan dia boleh dikatakan memang naik taksi. Memang naik taksi saja dengan dia. Duit semua dia bagi. Macam itulah dia punya jaga pada kami semua kan. Dia pasal dia mempunyai kewangan yang kuat, dia ada perniagaan semua. Dia bagi kami kerja di Pasar Pudu. Kemudian dia jaga kami punya praktis, kami punya makan minum sangat mewah. Dan Oji ni, untuk pengetahuan korang, dia ada satu akaun makan dia dekat Pasar Pudu tu, dekat luar kedai Pasar Pudu tu ada kedai mamak tau, kedai mamak macam gerai lah, gerai besar jugalah, gerai mamak dekat depan Pasar Pudu tu. Jadi Oji ni dia ada akaun dia dekat situ. Kami ni bila-bila masa je lah nak makan je. Lepas tu mamak ni akan kira sebulan sekali, dia akan kira dengan Oji akan bayar. Macam tu lah kami berempat. Apa orang cakap, bila-bila masa lah rasa lapar je, kat kedai mamak tu. Terus Oji punya akaun. Jadi mamak tu tulis je, cukup bulan Oji bayar je. Kadang-kadang sampai 1,000-2,000 jugalah sebulan makan. Yelah dah 4 orang campur Oji dah 5 orang kan. Hari-hari makan sampai sebulan. Okey. Lepas tu itulah semasa dengan Oji tu kami baru je sign kontrak dengan satu production house yang dipanggil apa tadi nama production house tu, Karya Music, arwah Roslan Mamat. Roslan Mamat ni kalau tak silap saya, dia pun pernah bawa beberapa penyanyi dangdut jugalah saya rasa, antaranya. Dia agak terkenal, maksudnya orang-orang yang di dalam bidang muzik, orang-orang di belakang tabir banyak kenal dia, Roslan Mamat ni. Dan macam itulah dengan Oji ni, dia jaga kami. Dan waktu tu budak-budak opera ni, 2 dari Kuala Lumpur dan 2 daripada Negeri Sembilan. Yang dari Kuala Lumpur ialah saya dan juga Eda, di mana kami tinggal di Bandar Tun Razak, dan Eda cuma tinggal di sebelah lorong rumah saya je. Jadi yang Ajin sebagai pemain gitar dan juga Izzat sebagai sebagai vokalis, masa tu mereka ni memang tinggal di rumah saya. Jadi di bawah jagaan ibu ayah saya lah. Maksudnya semua sekali makan minum semua mak ayah saya pun tak kisah. Memang tengok diorang pun pandai buat diri kan. Jadi orang tua pun okey. Jadi lama kelamaan bila Oji dah jadi manager, Oji tahu yang Ajin pemain gitar dan juga Izzat vokalis ni menumpang di rumah saya. Oji pun sebagai seorang manager dia rasa macam tak sepatutnya, sebab sekarang ni dia dah sebagai manager.
Jadi apa yang dia buat, dia telah pun mengarahkan supaya Ajin dan juga Izzat, iaitu dua anggota opera daripada Negeri Sembilan ni tinggal di dalam satu bilik dekat rumah dia. Maksudnya rumah dia besar. Jadi satu bilik tu untuk Ajin dengan Izzat tinggal. Itulah antara jasa-jasa baik OG ni lah. OG ni seorang anak dara yang orang cakap apa, yang mempunyai kewangan yang kukuh dan ada bisnes orang tua dia. Dia banyak sangatlah tolong opera waktu tu. Jadi segala-galanya di bawah tanggungan OG. Walaupun dia tak ada kereta, kami ni semua sentiasa ke mana-mana dengan teksi. Itu semua kewangan semuanya OG yang bagi. Dan untuk pengetahuan semua, gitar bass yang pertama yang saya ada, gitar bass elektrik, electric bass, bukannya yang gitar tong yang dulu saya buat tu lain. Yang ini gitar bass elektrik yang pertama yang saya beli adalah hasil daripada duit yang ibu saya bagi. Ibu saya bagi saya waktu tu 300, tetapi gitar yang saya nak beli tu harganya 520 kalau tak silap saya, 620 macam tu lah. Untuk pengetahuan semua, baki tu sebab saya hanya ada 300 saja daripada ibu saya. Jadi duit tak cukup. Jadi OG yang tambahkan duit dia untuk saya mendapatkan sebuah gitar bass elektrik. Itu gitar pertama saya lah. Ada kongsi daripada OG juga dengan ibu saya. Dan gitar tu jenama Mason, M-A-I-S-O-N, Mason. Kalau ada siapa-siapa yang tahulah, Mason ni jenama yang agak lama. Dan gitar tu saya beli di Bentley di Jalan Bukit Bintang. Dulu Bentley besar, Bentley tu dia ada kedai 2 tingkat, tapi sekarang ni tak silap saya yang bawah tu dah tak ada Bentley dah, cuma ada kat atas je kan. Macam tu lah. Tapi dulu Bentley memang sangat besar. Dan saya beli gitar bass tu di Bentley, Jalan Bukit Bintang. Okey, jadi itulah antara memori lah opera. Itu OG ni adalah manager opera yang terakhir lah senang cakap. Sebab selepas tu opera pun dah dibubarkan kerana mungkin sebab tak ada yang datangkan hasil sangat lah. Maksudnya kami dah sign kontrak pun tapi tak juga buat album, tapi kontrak dah sign. Dan kami pun dah ada 2-3 kali keluar majalah, antaranya majalah Varia Pop dan majalah media hiburan macam tu. Adalah 2-3-4 kali keluar dekat majalah opera ni. Tapi tak juga lagi masuk studio. Jadi maksudnya dalam arti kata lain, hasilnya tak nampak lagi. Kami sekadar masuk Battle of the Band. Jadi OG sebagai manager terakhir, dan selepas opera ni nampak macam cahayanya tak berapa nak bersinar lagi. Kan setelah kami pun berada bersama orang cakap apa, 3 manager opera ni, Abang Malik, kemudian Abang Lan, kemudian OG ni. Tapi opera pun tak nampakkan sangat sinarnya. Dan sebelum opera dibubarkan, Ajin pun dah balik kampung. Ajin balik kampung, kemudian diganti oleh seorang gitaris yang kami panggil Acong. Acong ni dia merupakan seorang budak daripada Johor. Dan dia, kenapa panggil dia Acong? Sebab dia ni ada iras-iras macam muka Cina. Dia ni datang dari Johor. Mak dia Melayu kot ke bapak dia Melayu. Lagi seorang tu Cina. Macam tu lah. Jadi sebab tu dia muka macam Cina. Dan tapi dia ni memang, kami tengok dia waktu tu memang bagus lah Acong ni. Acong ni dia pun dengan rambut dia sampai ke pinggang kan. Memang macam Cina betul lah dia. Rambut dia lurus semua kan. Memang macam Cina betul Acong ni waktu tu. Jadi Acong ni lah yang menggantikan Ajin. Bila Ajin dah balik kampung, Acong gantikan Ajin. Tapi Acong pun dengan opera pun tak lama jugalah. Sebab apa, opera ni macam tak nampak dia punya sinar waktu tu. Pasal macam tak boleh nak pergi kan. Tak boleh nak belah ke apa kan. Jadi kami duk praktis je. Antara syarikat-syarikat yang pernah berurusan dengan opera selain daripada Karya Muzik tadi ialah satu artist management punya company. Artist management company yang digelar Trio Murni. Trio Murni ni
beroperasi di, tak silap saya kalau dekat area-area Jalan Tuanku Abdul Rahman kot, macam tu lah lebih kurang. Sebab benda dah lama kan, saya pun dah tak ingat dah. Jadi kami kenal Trio Murni ni pun daripada seorang brother yang dinamakan Akai. Akai ni, dia ni dulu setahu saya lah, dia ni antara kru kumpulan Rusty Blade. Akai daripada Johor. Dan Acong ni pun, untuk pengetahuan korang, Acong ni yang gantikan Ajin ni pun untuk posisi pemain gitar kumpulan opera ni pun diperkenalkan oleh Akai iaitu kru kumpulan Rusty Blade. Dulu dia pernah jadi kru kumpulan Rusty Blade, iaitu saudara Akai. Okey, jadi untuk nak menutup cerita tentang opera ni, lama kelamaan sebab tak nampak apa-apa movement ataupun apa orang cakap, dia punya sinar tu tak apa nak nampak sangat opera ni. Kemudiannya lebih kurang pada tahun 95 opera pun dibubarkan. Jadi kami pun berpisah lah. Maksudnya, okey, Ajin dia dah balik kampung lama dah sebab dah digantikan oleh Acong. Izzat penyanyi utama pun dah balik ke kampung juga. Dia balik kampung. Cuma sebelum mereka ni balik kampung, antara syarikat karya muzik ni, antara jasa-jasa mereka pada opera, setelah kami sign kontrak, syarikat karya muzik ni, diorang ada bagi kita satu rumah, dan dalam rumah tu ada 3 bilik. Dia macam rumah kedai tau, bawah tu kedai, atas rumah, dekat area-area Taman Syamlin Perkasa, dekat area Ceras. Taman Ceras Indah kalau tak silap saya nama tempat tu. Taman Ceras Indah di Ceras. So ada rumah kedai, tingkat 1. Rumah tu ada 3 bilik. Satu bilik syarikat karya muzik ni dia peruntukkan untuk praktis. So dalam bilik tu penuh dengan barang-barang muzik. Maksudnya macam studio lah senang cakap. Lagi 2 bilik tu untuk kami tinggal. Tapi saya dengan Ada, yang Ada ni drama, saya pemain bass. Kami berdua ni memang dah tinggal di Bandar Tun Razak. Jadi kami tak adalah tinggal di rumah tu sebab kami dah ada rumah mak bapak kami dekat-dekat dengan Ceras juga. Jadi yang tinggal di rumah tu ialah Izzat dan juga Ajin. Izzat dan juga Ajin lah. Setelah mereka tak tinggal di rumah Oji, mereka pun tinggal di rumah yang syarikat production house karya muzik ni bagi. Jadi semasa di production house, semasa di rumah tu, saya ingat lagi, pernah juga beberapa penyanyi popular lah kan, yang datang support untuk pembentukan opera ni, latihan opera ni waktu tu. Antaranya yang ada Roy penyanyi Roy Ratnaku tu, dan Mi FTG. Memang itulah antara orang-orang seni yang terkenal yang selalu datang dan membantu opera di dalam latihan. Abang Roy dan juga Mi FTG. Mi pemain bass kumpulan FTG lah. Okay. So itulah antara ceritanya kisah opera daripada sampai mempunyai 3 manager daripada Bentura, kemudian opera dengan 3 manager. Tamatlah kisah opera ni, segmen opera ni dalam Memory Rockers. Opera pun dibubarkan dan pada tahun 95 tu jugalah saya terjumpa dengan Ujang waktu tu. Dan selepas ni saya akan terus menceritakan bagaimana pembentukan X-ray. Pasal apabila opera dah dibubarkan pada awal 95 tu, dalam tahun yang sama juga, tak lama selepas tu, saya ada terjumpa dengan Ujang X-ray. Ujang Samudra. Ujang Samudra. Waktu tu beliau dengan kumpulan Samudra yang waktu tu tengah popular sangat dengan lagunya Salam Sejahtera pada tahun 95. Jadi tutup cerita pasal opera. Untuk episod seterusnya saya akan sambung dengan cerita bagaimana saya berjumpa Ujang waktu tu, Ujang Samudra. Kemudian bagaimana pembentukan kumpulan X-ray ni berlaku setelah saya kami bubarkan kumpulan opera. Dengan izin Allah Ta'ala, pada tahun yang sama juga Allah Ta'ala izinkan saya pun bertemu dengan Ujang di
Kompleks Kota Raya. Dan disitulah bermulanya, terbentuknya kumpulan X-Ray. So, untuk episod seterusnya ni, saya akan menceritakan tentang bagaimana X-Ray ni wujudlah. Maksudnya bagaimana pembentukannya, macam mana ceritanya, sampailah X-Ray ni buat album dengan syarikat rakaman mana, kemudian bagaimana kami dapat ahli-ahli muzik dia semua, macam tu lah semua. So, itu sajalah kisah tentang Opera, sebuah band heavy metal yang boleh dikatakan semua ada cukup, dah pun menandatangani dengan satu production house tapi tak kesampaian untuk nak buat album. Dah keluar majalah, dah sign kontrak dengan satu production house, dah keluar majalah kan, dah sign kontrak, kemudian dah apa, okey lah semua. Bagi saya band tu memang sangat okey, musiciannya pun bagus, image-nya pun bagus, suara penyanyi pun bagus. Tapi yelah, orang cakap rezeki untuk merakamkan album tu tak ada pada kumpulan Opera waktu tu. Jadi sekian saja kisah tentang Opera pada episod yang ke-6 ni dengan manajernya anak dara yang bernama OG. Jadi selepas ni saya akan sambung dengan bagaimana kami membentuk kumpulan X-Ray, bagaimana X-Ray terbentuk lah, sehinggalah merakamkan album, buat show macam tu. Dan kemudiannya akan seterusnya pada kumpulan-kumpulan yang lain lagi. Banyak lagi ni sebenarnya. Saya selepas X-Ray, saya ada menyertai kumpulan Alien G. Alien G ni pun banyak menang Battle of the Band. Kemudian selepas Alien G, saya ada menyertai kumpulan Platinum. Kemudian kumpulan Maxima ada masuk rentak juara. Kemudian kumpulan Cropox yang banyak menang Battle of the Band. Kemudian saya juga pernah menjadi penyanyi kumpulan Bloodshed selama hampir 2 tahun. Kemudian selepas Bloodshed, saya dengan kumpulan Metal Zone sehingga kini masih lagi dengan Metal Zone. Kami Metal Zone semenjak tahun 2010 sampai sekarang masih ada. Alhamdulillah, saya masih lagi sebagai penyanyi kumpulan Metal Zone, sebuah band heavy metal. Dah 12 tahun Metal Zone ni, Alhamdulillah. Dan sambil tu saya juga membuat X-Ray Comeback yang sampai sekarang mendapat sambutan. Dan kami sekarang X-Ray ni pun dalam proses pemilihan lagu untuk album ataupun mungkin mini album ke atau single, kami tak tahu lagi. Tapi lagu-lagu banyak ni ada, tapi sekarang dalam proses pemilihan dan kita akan buat rakaman tak lama lagi lah. InsyaAllah, doakan. So, semoga semuanya berjaya. InsyaAllah, saya akan sambung kisah Memory Rockers ni selepas ni untuk bagaimana pembentukan kumpulan X-Ray. Okey, terima kasih semua kepada semua subscriber. Terima kasih kerana menyokong saya dan minta maaf sebab apa, saya pun bila-bila free saja saya dapat buat video. Bila tak free, memang saya agak sibuk dengan macam-macam aktiviti saya. Jadi, masa agak terkekang sikit lah masa saya. Jadi bila free saja. Jadi saya akan teruskan update apa-apa yang terbaru tentang X-Ray, tentang Metal Zone, dan juga akan sambung juga kisah-kisah Memory Rockers yang ada banyak lagi band lagi ni yang saya sertai mengikut tahun lah. Jadi sekarang ni kita dah sampai ke tahun 95 untuk cerita Memory Rockers ni. Dah sampai ke tahun 95, pembubaran Opera, dan bermulalah pembentukan X-Ray. Okey, terima kasih semua kepada yang menonton. Yang belum subscribe, boleh tekan button subscribe dan juga tekan button loceng untuk anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video-video baru. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.